Assalamualaikum adik-adik semua. Mari belajar bersama Cikgu Ain tentang air. Adik-adik tahu tak? Ada 7 jenis air mutlak, iaitu air hujan, air laut, air sungai, air perigi, air mata air embun dan juga air salji. Jom ikut cikgu, kita belajar sebut sama-sama. Air hujan. Air hujan. Air laut. Air laut. Air sungai. Air sungai. Air perigi. Air perigi. Air mata air. Air mata air. Air embun. Air embun. Air salji. Air salji. Adik-adik, jom kita nyanyi lagu sama-sama. Rain, rain, go away, come again another day. Daddy wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. Mommy wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. Brother wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. Sister wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. Baby wants to play. Rain, rain, go away. Adik-adik, tahu tak siapa yang cipta air? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan air di muka bumi ini. Oleh itu, kita hendaklah mengucapkan syukur Alhamdulillah kepadanya. Adik-adik, boleh cikgu tahu tak dari mana sumber air di rumah kita? Ya, betul. Dari paip ataupun bilik. Air paip ialah segala jenis air yang telah dirawat dan dibersihkan. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa berjimat cermat ketika menggunakan air. Untuk pengetahuan adik-adik semua, air banyak kegunaannya. Antaranya ialah mandi, minum, mencuci, berwuduk. Boleh tak bagi tahu cikgu apa lagi kegunaan air? Kalau tak tahu, cuba tanya ibu ayah. Adik-adik dah tahu kan Allah yang ciptakan air. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan dari langit dan air hujan masuk ke dalam tanah. Air yang tidak sempat meresap masuk ke dalam tanah akan mengalir ke parit, tasik dan sungai. Air sungai mengalir hingga sampai ke laut. Manusia menyalurkan air dari sungai ke loji pemprosesan bagi menghasilkan air bersih. Air bersih inilah yang keluar dari bilik air rumah dan juga taska kita. Manakala
air sungai, air tasik dan air laut akan melalui proses penguapan oleh matahari dan membentuk awan, lalu terjadinya hujan. Proses ini akan berulang dengan dinamakan kitaran hujan. Kalau adik-adik nak tahu, air ada sifat-sifatnya tau. Antaranya ialah boleh meresap, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Air juga menempati ruang di mana air akan mengikut acuan. Air juga dapat melarutkan zat. Dan seterusnya, air boleh berubah wujud, iaitu dari ais menjadi cecair. Tahukah adik-adik, sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia disambut setiap 5 Jun setiap tahun. Apa peranan adik-adik untuk menjaga alam sekitar? Okey, cikgu berikan contoh ya. Yang pertama, kita semula barang buangan. Seterusnya, jimatkan tenaga elektrik. Gunakan air dengan berhemah. Jangan membazir air tau. Kurangkan penggunaan plastik. Tahu tak adik-adik, plastik memerlukan 20 tahun untuk mereput. Dan akhir sekali, jom kita tanam pokok supaya alam sekitar kita sentiasa menghijau. Tahukah adik-adik, pencemaran air boleh berlaku sekiranya kita membuang sampah merata-rata, pembuangan minyak ke dalam sungai, pembuangan sisa toksik dan juga penggunaan racun pertanian yang berlebihan. Yeay! Jom kita buat projek stream. Projek pertama, penapis air. Bahan-bahannya ialah minyak masak terpakai, cawan plastik, sudu, penapis air teh, tisu dapur atau kain dan juga air. Cara-caranya ialah ambil minyak terpakai dan larutkan bersama air di dalam cawan plastik. Kacau bahan dengan sudu. Apa yang adik-adik nampak? Minyak tak boleh bercampur dengan air kan? Seterusnya, tapis bahan tersebut dengan menggunakan pelbagai jenis penapis. Di akhir eksperimen, adik-adik akan mendapati bahawa air dan minyak tidak boleh bercampur. Adik-adik dapat membezakan hasil turasan dan dapat mengenal pasti bagaimana air bersih boleh tercemar. Projek kedua, penuras air. Bahan-bahannya ialah botol kosong, batu besar, batu halus, pasir ataupun arang, kapas, air kotor dan juga kain. Cara-caranya ialah bahan-bahan dimasukkan mengikut urutan seperti rajah di mana kapas di bawah diikuti oleh batu, pasir, kain dan juga air kotor. Di akhir eksperimen, adik-adik akan mendapati bahawa dapat melihat sampah dan bahan-bahan kotor telah diasingkan. Dapat memahami konsep penapis air, dapat menghargai sumber air dan juga dapat mengetahui pentingnya menjaga kebersihan dan menjaga alam sekitar dari pencemaran. Yeay! Selamat mencuba tau! Semoga mendapat ilmu dan manfaat daripada video ini. Sekian sahaja dari Cikgu Ain. Terima kasih diucapkan dan jumpa lagi. Bye! Assalamualaikum.